Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-56, 57 dan jika ada lagi waktu kita baca sehingga ayat nombor 58. Yang mana ayat-ayat ini seperti yang kita maklumkan sebelum ini, kumpulan ayat 55 sehinggalah 58, Allah menceritakan kepada kita bagaimanakah balasan yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Yang mana ayat 56 ini Allah memperincikan bagaimanakah keadaan penghuni syurga yang sibuk dengan mendapat pelbagai kenikmatan di dalam syurga. Maka kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم iaitu mereka. Mereka di sini siapa? Mereka di sini merujuk pada ayat yang sebelumnya. Okey. Mereka iaitu penghuni syurga bersama dengan pasangan masing-masing fi zilalin, berada di tempat yang teduh, di bawah teduhan, alal araiki, sambil duduk berbaring ataupun sambil duduk bersandar, muttaqiun, di atas pelamin. Okey. Alal araik, araik itulah yang merujuk kepada pelamin. Muttaqiun itu cara duduk di atas pelamin. Muttaqiun ada dua makna. Para ulama tafsir menyebutkan, ada yang mengatakan ia seperti duduk bersandar, ada mengatakan ia seperti berbaring. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang pasti, cara berada di atas araik itu adalah dalam keadaan yang santai, dalam keadaan yang penuh dengan kerehatan. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa penghuni syurga ni dia tidak akan keseorangan. Dia akan bersama dengan pasangannya masing-masing. Jadi ayat ini kita dapat belajar bahawasanya seperti mana yang saya sebutkan tadi, ayat ini menyebutkan bahawa penghuni syurga dia akan bersama dengan pasangan-pasangannya, sama ada di kalangan isteri ataupun di kalangan suami. Dalam syurga tidak akan ada mana-mana manusia yang dia hidup dalam keadaan membujang. Ada hadis sebut. Okay. Yang kedua, kita dapat belajar kenapa Allah sebut zilalin. Kenapa Allah sebut teduhan. Kenapa Allah sebut naungan? Kerana dalam syurga ni sebenarnya dia tidak ada matahari. Dia tak seperti kita siang ada matahari. Bagaimana mereka tahu malam dan siang? Mereka boleh melihat kepada cahaya. Kemudian pelajaran nombor 3. Apabila Allah menyebutkan cara mereka tu berada muttaqiun tu, menunjukkan bahawa kesempurnaan, kebahagiaan yang diperolehi oleh penghuni syurga yang berada dalam keadaan santai dan dalam keadaan yang tenang di dalam syurga. Jadi kita lanjutkan dengan ayat nombor 57. Ayat nombor 57,
Allah menyebutkan kepada kita di antara contoh-contoh nikmat syurga itu apa. Kalau ayat 56 tadi, kita tahu di antara nikmatnya adalah dapat nikmat kerehatan, duduk, berada dalam syurga dalam keadaan yang sangat tenang, dalam keadaan yang santai, bersukaria bersama dengan pasangan. Kalau ayat nombor 55, Allah menyebutkan mereka leka dengan nikmat syurga. Namun pada ayat nombor 57, Allah memperincikan, Allah memberikan contoh apakah nikmat lain yang ada di dalam syurga selain boleh berehat, bersantai, duduk bersama dengan pasangan. Maka Allah menerangkan pada ayat yang berikutnya, lahum fiha fakihah walahum ma yadda'un. Allah memperincikan lagi untuk mereka di dalam syurga itu fakihatun, iaitu pelbagai jenis buah-buahan. Surah Yasin tidak menyebutkan apa di antara buah-buahan tersebut, tetapi dalam ayat Quran, dalam ayat lain ada disebutkan jenis buah-buahan tersebut. Kemudian Allah mengatakan walahum, dan untuk mereka ini lagi, ma yadda'un, apa sahaja yang mereka kehendaki. Nak apa dalam syurga? Teringin apa dalam syurga? Semua Allah akan bagi. Mula-mula Allah sebut tentang buah-buahan. Kerana konteks orang Arab ni ketika ayat Quran turun, kita faham di antara perkara utama dalam hidup orang-orang Arab ini, mereka tak lepas daripada buah-buahan. Kemudian Allah menyebut apa saja yang mereka nak dalam syurga tu, dia nak apa, pasangan dia nak apa dalam syurga, semua Allah akan bagi. Tuan-tuan nak makan apa? Tuan-tuan teringin nak tengok apa? Tuan-tuan nak apa? Semua Allah bagi. Nanti waktu kita belajar suratul Rahman dengan suratul Waqi'ah, Allah akan jelaskan kepada kita satu persatu apa di antara contoh apa yang kita inginkan. Daripada ayat ini kita dapat belajar yang pertama, di antara nikmat yang akan menyebabkan kita menjadi senang, kita mendapat nikmat dalam syurga itu adalah dengan adanya buah-buahan. Biasa kalau kita makan buah ini selepas makan kan. Kalau ikut sunnah dia sebelumlah, sebab dia macam suratul Waqi'ah. Tapi tak apalah, maksudnya biasanya buah ni dijadikan sebagai tambahan kan daripada makanan. Jadi antara bentuk yang kita duduk berehat, kalau zaman sekarang orang berehat mungkin dia makan apa? Sambil dia tengok movie kan, contoh sembang-sembang dia makan apa? Mungkin dia makan kepuk ke, mungkin dia makan jajan ke, kan? Dia sambil-sambil rehat-rehat. Maka di syurga ni antara yang dia akan makan adalah buah-buahan. Tapi ingat, dalam syurga makan bukan sebab lapar. Makan minum bukan sebab lapar, tapi kerana nikmat. Berbeza dengan ahli neraka. Ahli neraka kalau dia makan sebab dia lapar, kalau dia nak minum sebab dia lapar. Tapi ahli syurga tidak. So di antara yang akan menambahkan nikmat mereka ni bersama dengan pasangan di atas pelamin tadi itu, so mereka akan makan. Antara yang mereka makan apa? Fakihatun, buah-buahan. Untuk tahu lebih lanjut macam mana buah tu nak dapat, itu nanti kita belajar dekat suratul Rahman. Buah tu nanti dia akan datang dekat dengan kita. Ada dalam suratul Rahman. Allah kata wajanal jannataini dan.
Kalau tuan-tuan contohnya tuan-tuan nak makan buah anggur, kan, so pokok tu sendiri akan turun. Tuan-tuan tak perlu duduk atas pelamin, tak perlu kita bangun. Kalau sekarang buah tu kita kena apa? Kita kena kupik, betul tak? Kita kena buka dia, kita kena petik, mungkin kena panjat pula jatuh. Betul tak? Nak kena ambil galah, tolong jolokkan, jolok-jolok buah tu jatuh atas kepala ke. Dalam syurga tak perlu. Tuan-tuan akan menjadi lebih lagi daripada VVIP. Nanti dekat surah Al-Waqi'ah kita akan belajar tentang kita akan ada khadam yang akan keliling kita. Siapa khadam tu? Nanti kita bincang dekat suratul Waqi'ah. Nombor 2, kita dapat belajar penghuni syurga ni, apa yang dia nak, apa yang dia teringin, semua Allah bagi. Bahkan Allah bagi pada dia, dia tak sangka Allah bagi lebih daripada apa yang dia inginkan. Ada ayat Quran dalam surah As-Sajadah. InsyaAllah surah Sajadah nanti kita akan belajar. Pada ayat nombor 17, Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah rahsiakan nikmat syurga ni. Cuma Allah bagi tahu dia punya clue dia. Allah kata fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tak ada seorang pun yang tahu secara spesifik dia apa yang telah Allah rahsiakan untuk mereka, yang Allah kata kalau dia tengok amat indah dipandang sebagai amal soleh yang telah mereka lakukan. Jadi kita contohnya tuan-tuan nak makan apa, teringin nak makan apa, cuba tuan-tuan sebut tuan-tuan nak makan apa. Masa hidup ni makan saja dah kena gout. Tuan, dekat dunia ni banyak pantang larang dia. Nak kambing sikit sekejap lagi darah tinggi pula. Dalam syurga jangan bimbang, tak ada sakit, tidak akan ada. Tapi kalau makan banyak sangat, nanti nak buang air kat mana? Tak ada. Dalam hadis sebut, cara kita membuang air, Allah menukar dalam bentuk berpeluh, tapi peluh itu sangat wangi. So kita tekankan bab syurga ni supaya kita ada keinginan yang besar untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Okay. Dalam ayat lain, saya nukilkan tuan-tuan satu ayat lain yang menguatkan apa yang tuan-tuan kehendaki, kita kehendaki semua akan dapat. Allah menyebut dalam surah Fussilat ayat nombor 31. Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah kata nanti di hari akhirat, kamu apa yang kamu ingini oleh hawa nafsu kamu, kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu minta. Sebut saja nak apa, semua Allah akan bagi. Saya bawakan satu contoh, ada beberapa contoh dalam hadis ya. Ada satu contoh, ada satu lelaki ni, dia ni teringin berbenar untuk dia bercucuk tanam. Dia teringin sangat dalam syurga ni, dia nak cucuk tanam. Dia tanyalah pada Nabi. Hadis ni ada seorang lelaki, Nabi cerita, Nabi nak bagi contoh, apa yang kamu nak tu pasti dapat. Maka Nabi buat contoh, ada seorang lelaki ni, dia teringin nak bercucuk tanam. Maka Allah akan katakan kepada lelaki tu, kamu akan dapat apa yang kamu inginkan. Lelaki tu kata, ya, dia nak bercucuk tanam. Macam mana dia nak bercucuk tanam tu? Maka apabila benih itu diberikan kepada dia, tumbuhan tu dia tumbuh mengikut, dia cepat dia tumbuh bagaikan gunung. Maksudnya dia tak perlu tunggu hari pertama baru keluar daun, hari seminggu baru nak keluar pucuk, tak perlu. Dalam syurga ni Allah akan buat kepada dia, engkau nak pokok tu panjang mana, besar mana, lebat mana, Allah akan buat. Sebab ayat tadi tu kata apa? Walahum ma yad'un. Allah akan bagi apa yang kita inginkan.
Lalu Allah kata kepadanya, makanlah sepuas-puasnya wahai anak Adam, kamu tidak akan kekenyangan. Okey, lepas tu dalam ramai-ramai yang mendengar hadis ini, mereka cuba teka kepada Nabi. Kami tahu lelaki tu siapa yang teringin cucuk tanam tu. Mereka kata itu adalah orang Ansar sebab mereka pandai bercucuk tanam. Lalu Nabi ketawa mendengar jawapan daripada ada seorang yang memberikan jawapan, lelaki nak cucuk tanam tu siapa? Baik, hadis riwayat Bukhari. Saya buat contoh lain tuan-tuan perempuan ya. Kalau ada orang dia teringin nak anak. Tuan-tuan nak anak lagi ke tak nak? Diam je kan. Okey. Ada orang dia teringin nak anak. Maka Allah akan bagi dia anak tu, dia cepat-cepat hamil, dia cepat-cepat lahir. Semua tu berlaku dengan cepat. Dan dalam hadis ni kata, Nabi kata, wasunnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Allah bagi kepada dia, dia nak berapa lama, dia nak anak tu besar mana, contoh Allah akan bagi semua. Ni Nabi sebut contoh. Jelas saudara perempuan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah nikmat syurga yang kita kena cari dia dengan bersusah payah hidup di dunia. Jadi jawapan dia, kalau kita nak duduk bersenang-senang, bersantai-santai bersama dengan pasangan, masa hidup ni kita kena jadi seorang yang sibuk dengan amal. Kita kena berpenat-penat. Kerana penat dekat dunia, nanti akan rehat di hari akhirat. Kalau dekat dunia ini senang aja, maka dia nanti akan menjadi susah kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Baik, kita teruskan dengan ayat yang terakhir yang berkaitan dengan penghuni syurga yang Allah sebutkan di dalam surah Yasin ini, dan ini merupakan di antara nikmat yang sangat besar juga, iaitu dapat nikmat Allah memberikan ucapan salam. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Ahli syurga ni, mereka ini juga akan dapat ucapan salam daripada Rabb yang Maha Penyayang. Tuan-tuan, kalau mendalami maklumat tentang syurga, ada dua nikmat syurga yang paling besar. Antaranya adalah mendapat redha Allah, dan yang kedua adalah dapat melihat wajah Allah Azza wa Jalla, dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam ayat ni Allah hadir, Allah memberikan ucapan salam. Sebab tu ucapan salam ni adalah ucapan ahli syurga. Dalam surah Al-Waqiah nanti kita akan jumpa Allah kata punya banyaklah ucapan salam ni. Allah mengatakan illa qilan salaman salama. Allah kata nanti kita akan ucapan salam. Penghuni syurga dengan penghuni syurga ni dia bertemu, dia ucap salam. Para malaikat yang keluar masuk ke dalam syurga, mereka mengucapkan salam. Maka Allah juga akan memberikan ucapan salam sejahtera kepada ahli syurga. So apa yang kita dapat belajar di sini? Nombor satu, para penghuni syurga dia akan sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera, selamat daripada perkara yang membahayakan. Sebab Allah ucapkan salam, sedangkan salam ni adalah doa kan. Jadi sumber segala kesejahteraan adalah pada Allah. Tapi apabila Allah sendiri yang memberi salam, maknanya sejahtera tak ahli syurga? Sejahtera. Sejahtera tu maksudnya tak sakit, tak tua, tak pening. Kalau zaman sekarang ni macam-macam. Dan meningkat umur lagi, banyak sakit-sakitnya. Sakit atas badan, bawah, kepala.
Tapi dalam syurga jangan bimbang. Sihat wal afiat. Nanti kalau dalam suratul Waqiah kita belajar, punyalah Allah Ta'ala tak nak penghuni syurga ni terkena duri, Allah akan cabut duri-duri yang ada pada buah-buahan tu. Kita akan jumpa ayat fi sidrim makhdud, Allah cabut duri tu. Nanti insya-Allah nanti kita akan belajar. Kemudian yang kedua, kita dapat belajar di sini rupa-rupanya Allah memberitahu bahawa dia itu berkata-kata dan berbicara. Sebab kita tahu kan salah satu sifat Allah tu adalah kalamun, kan? Dia berkata-kata, dia boleh berbicara. Bagaimana bentuknya kita tidak mengetahui. Pelajaran yang ketiga di sini kita dapat belajar bahawa Allah itu adalah Tuhan yang memiliki sifat rahmat. Rahmat tu kita rujuk kepada ayat, daripada ayat yang ada kalimah mir rabbir rahim. Rahim, rahim itu merujuk kepada rahmat Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman. InsyaAllah nanti waktu kita belajar suratul Rahman, kita akan perincikan apa itu Rahman, apa itu Rahim, tapi kedua-duanya berpaksi kepada rahmat Allah. Nombor 4, kita dapat mengetahui juga bahawa kedudukan penghuni syurga itu sebenarnya adalah disebabkan dengan rahmat Allah. Kita dapat buat amal ibadat ni pun disebabkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka tamatlah kumpulan ayat yang Allah menyebutkan tentang balasan kepada penghuni syurga. Besok insya-Allah kita akan memulakan perbincangan kumpulan yang kedua, iaitu kumpulan al-mujrimun, kumpulan para pendosa seperti orang kafir ini. Apakah balasan yang mereka terima? Kenapa mereka masuk neraka? Kita akan temui bermula ayat nombor 59 sehingga ayat nombor 68. Dan tuan-tuan nantikan akan ada satu lagi nota yang terakhir sekali, bermula daripada ayat 63 sehinggalah ayat nombor 83. Yang nota yang ada di tangan tuan-tuan dan perempuan ini adalah nota yang ketiga. Nanti saya akan serahkan nota yang keempat yang mewakili ayat nombor 63 sehingga 83. Moga-moga kita sentiasa dilikungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah itulah Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Dan kita menggunakan kesempatan ini dengan memperbanyakkan amal-amal soleh, banyakkan berzikir, gunakan ruang ini untuk kita bertaubat, memperbaiki kehidupan kita. Semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبلا توفيق الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.